Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Apa khabar anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian? Pada hari ini, mari kita belajar pelajaran ibadah tahun 4 bagi kelas Kafa. Mudah-mudahan dipermudahkan perjalanan kelas kita dan mudah-mudahan murid-murid semua boleh faham dengan baik apakah tajuk pelajaran kita hari ini. Pada hari ini insya-Allah kita akan belajar tajuk ketiga iaitu solat Jumaat. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat dan pastikan anak-anak semua dapatnya. Yang pertama, menyatakan pengertian solat Jumaat. Yang kedua, mengelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Murid-murid hendaklah kenal pasti apakah syarat wajib, satu. Yang kedua, apakah syarat sah bagi solat Jumaat, dua. Yang ketiga, murid dapat menyatakan rukun solat Jumaat. Apa rukun solat Jumaat? Nanti kita akan lihat Dan yang keempat, murid mampu melakonkan solat Jumaat. Melakonkan solat Jumaat itu sebagai latihanlah untuk murid-murid nanti akan ke masjid dan solat Jumaat. Baik, mari kita lihat unit 1. Pengertian solat Jumaat. Baik, tadi kita dah sebut murid-murid hendaklah mengetahui dan dapat menyebut pengertian solat Jumaat. Apakah pengertian solat Jumaat? Solat Jumaat ialah solat fardu 2 rakaat yang ditunaikan dalam waktu zuhur. Yang pertama apa dia? Solat Jumaat, solat fardu. Solat fardu 2 rakaat. Buat waktu bila? Pada waktu zuhur. Pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, bukan hari yang lain Dan disebut pun solat Jumaat, bukan solat Sabtu Ia didahului dengan 2 khutbah. Maknanya sebelum kita solat Jumaat, kita akan mendengar khutbah dulu. 2 khutbah. 2 khutbah tu maksudnya khatib ataupun imam, dia akan berkhutbah untuk kali yang pertama, kemudian beliau akan duduk, kemudian bangun pula untuk kali yang kedua. Maka dinamakan 2 khutbah kerana di antara 2 khutbah itu imam akan duduk sebentar. Jadi yang dibaca oleh imam atau khatib. Baik, selesai. Jika kita melihat di dalam buku kita ini, buku teks, ada info mari kita baca dulu Di dalam Islam, hari Jumaat digelar penghulu segala hari ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hari Jumaat mempunyai banyak kelebihan berbanding hari-hari yang lain. Sangat banyak kelebihan pada hari Jumaat, istimewa lebih daripada hari-hari yang lain. Terdapat banyak ibadat yang boleh dilakukan pada hari Jumaat. Banyak perkara yang kita boleh buat pada hari Jumaat tu, maknanya ibadat dan pahalanya berlipat kali ganda. Antaranya ialah mendirikan solat Jumaat dan lain-lain lagi mungkin akan disebutkan nanti untuk muka surat yang seterusnya. Baik, mari kita lihat pula hukum solat Jumaat. Kita solat Jumaat ni apa hukumnya Baik, kita lihat. Hukum solat Jumaat adalah fardu ain. Fardu ain maknanya setiap orang mesti solat yang cukup syarat-syaratnya. Dan hukum menunaikannya adalah wajib. Wajib didirikan. Kalau tidak, maknanya berdosa. Walau bagaimanapun, kewajipan ini hanya dikenakan ke atas lelaki Muslim. Lelaki sahaja, perempuan tak wajib Jumaat. Tetapi boleh nak pergi. Tapi kita di Malaysia ni, perempuan tidaklah
dan pergi ke masjid hari Jumaat. Lelaki sahaja. Baik. Jadi ke atas lelaki Muslim sahaja, bukan orang kafir ya. Jika ditinggalkan tanpa uzur syar'i, hukumnya berdosa. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat apakah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan solat Jumaat ataupun dan ia menjadi dalil kepada wajibnya solat Jumaat. Mari murid-murid semua membaca bersama-sama Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya tentang kelebihan solat Jumaat. Baik, tengok di situ ada gambar di dalam buku teks kita ni. Jadi nampak golongan lelaki menuju ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Baik, seterusnya mari kita baca pada muka surat yang ke-49 info tentang solat Jumaat. Mari kita baca. Solat Jumaat telah difardukan di Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah lagi. Tetapi ia tidak dapat ditunaikan kerana orang-orang Islam masih lagi lemah dan tidak kuat menghadapi tentangan daripada puak kafir Quraisy. Mereka tidak mampu berkumpul bagi melaksanakan solat Jumaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat Jumaat buat pertama kali adalah ketika baginda singgah di Masjid Quba dalam perjalanan ke Madinah. Baik, kita ringkaskan apakah info yang ada disebutkan di situ. Pertama, ceritanya solat Jumaat ini difardukan ketika Nabi berada di Madinah, di Mekah lagi ya. Tetapi ia tidak dapat ditunaikan kerana faktor umat Islam masih dalam keadaan lemah. Banyak tentangan daripada kaum musyrikin Mekah. Hanya solat Jumaat ini mampu dilakukan ketika Nabi singgah di Masjid Quba dalam perjalanan ke Madinah. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada 1.3. Lafaz niat solat Jumaat. Apakah lafaz niat solat Jumaat yang patut kita lafazkan untuk mengesahkan solat Jumaat kita? Baik. Lafaznya ialah usalli fardal jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu lafaz niat dia.
Artinya, sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Baik, itu sahaja. Mudah sahaja. Baik, seterusnya mari kita lihat 1.4. Hikmah solat Jumaat. Apakah hikmah solat Jumaat? Rahsianya apanya? Apa kehebatan kelebihannya? Yang pertama, memuliakan hari Jumaat sebagai penghulu segala hari. Jadi bila kita pergi solat Jumaat, kita memuliakan hari Jumaat. Yang hari Jumaat ini sebagai penghulu segala hari. Ketua lah kita kata. Ketua segala hari. Ada 7 hari. Ketua hari yang 7 tu apa dia? Hari Jumaat. Baik, yang kedua, mengeratkan tali persaudaraan sesama umat Islam. Bila kita pergi masjid nak solat Jumaat, kita jumpa kawan, kita jumpa orang-orang yang lain yang mungkin kita susah nak jumpa. Jadi berkumpul kita pada hari Jumaat di masjid itu dapat mengeratkan tali persaudaraan sesama umat Islam, bertaaruf, berkenal-kenalan dan sebagainya. Yang ketiga, mengambil pengajaran daripada khutbah yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat. Itu kehebatan solat Jumaat. Jadi solat Jumaat kan kita akan ada khutbah, dan daripada khutbah itu kita dapat belajar dan kita dapat mengambil pengajaran daripada isi khutbah tersebut. Kan dia berbeza daripada solat-solat yang lain yang tidak ada khutbah. Baik, kita tengok yang keempat. Hikmah solat Jumaat melatih umat Islam hidup bermasyarakat dan saling bersatu padu. Murid-murid, kita sememangnya manusia, dan manusia itu hidupnya bermasyarakat. Tidak mampu untuk kita hidup berseorangan. Jadi bila kita hidup bermasyarakat, kita akan membantu bekerjasama dengan orang yang lain. Ada kalanya kita memerlukan pertolongan orang, dan ada kalanya orang pula memerlukan pertolongan kita. Kelima, hikmah salat Jumaat ialah mendapatkan ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimanakah besarnya ganjaran pahala tersebut? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Sama-samalah kita berazam dan bertekad untuk istiqamah dengan melakukan solat Jumaat. Baik, seterusnya kita lihat pula hikmah yang keenam. Hikmah yang keenam ialah sembahyang Jumaat yang dilakukan dengan penuh tertib dan menjaga adabnya akan diampunkan dosa kecil hinggalah ke Jumaat berikutnya selagi tidak melakukan dosa besar. Masya Allah, sekiranya kita benar-benar bersungguh-sungguh melakukan ketaatan pada hari Jumaat, terutamanya solat Jumaat, kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kecil kita diampunkan. Masya Allah, seronoknya jika sekiranya kita tiada dosa, maka dengan mudahnya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir, yang ketujuh, hikmah solat Jumaat menyeru kepada kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran. Baik, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, tajuk yang terakhir untuk kali ini ialah keutamaan dan keistimewaan hari Jumaat.
Mari kita tengok apakah keutamaan dan keistimewaan hari Jumaat. Hari Jumaat yang pertama sekali ialah hari paling mulia. Hari Jumaat adalah hari yang utama dan merupakan penghulu segala hari. Terdapat beberapa peristiwa yang terjadi pada hari Jumaat ini. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Baru kita tahu kan? Yang kedua, Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari syurga ke bumi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Adam alaihi salam juga pada hari Jumaat. Yang kedua, hari Jumaat adalah masa berkumpulnya umat Islam di masjid-masjid untuk mendengar khutbah dan menunaikan solat Jumaat. Yang ketiga, hari Jumaat adalah masa yang mustajab untuk berdoa. Maknanya doa ini sangat cepat diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyaklah kita berdoa pada hari Jumaat. Baik, yang keempat, orang yang meninggal dunia pada malam atau hari Jumaat dianggap husnul khatimah. Masya Allah, untungnya mereka yang meninggal dunia pada hari Jumaat. Baik, yang kelima, hari Jumaat merupakan hari keistimewaan dan hidayah yang Allah berikan kepada umat Islam yang tidak diberikan kepada umat-umat lain sebelumnya. Baik, murid-murid yang dikasihi sekalian, muka surat 45 ada latihan. Jadi, sila lengkapkan latihan tersebut dan hantarkan jawapan-jawapan yang telah dilengkapkan tersebut kepada guru-guru, ustaz atau ustazah yang mengajar anak-anak murid sekalian. Baik, di situ kita boleh lihat ada penghayatan. Sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali dengan sengaja, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu hatinya daripada menerima petunjuk. Na'udzubillahi min zalik. Kita mohon perlindungan daripada tertutup pintu hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjaya.